Okay, cikgu ulang sikit. Macam mana kita nak dapatkan yang sudut-sudut tu lah. Okay. So sebagai contoh lah. Kat sini. Okay. Kita ada dua Kita ada sin theta sama dengan 0.5. Contoh 0.5 dan sin theta sama dengan negatif 0.5. Okay. Dia nampak sama tapi dia berbeza. Dia nampak sama tapi berbeza lah. Okay. So macam mana nak tentukan nilai-nilai kalau dapat sin theta sama dengan 0.5 dan sin theta sama dengan negatif 0.5. Okay. First thing first, kita kena dapatkan sudut wujukan dia. Okay. Sudut wujukan ataupun reference angle kat sini. So kita tengok sini. First kali kita nak tengok reference angle. Reference angle. Okay. Angle. Okay. And then so dapatkan reference angle, maksudnya kita nak kena dapatkan theta lah, reference angle dia. So theta sama dengan sin kuasa negatif 1. Bukan sin negatif sin kuasa negatif 1. So macam ni kita nak buat kat sini. Dalam kalkulator tekan macam ni dia. Tekan button shift. Okay. And then tekan button sin. Maka keluarlah benda ni. Sin kuasa negatif 1. Tekan kalkulator. Shift. Sin. Mula tekan shift. Lepas tu tekan sin lah. Okay. So tu macam ni nak buat. Dan lepas tu dia ada bracket. Biasanya ada bracket kat sini lah. Okay. Letakkan nilai 0.5. Okay. Tapi untuk belah kanan ni, okay, ada dua kan. Satu negatif 0.5. Satu 0.5. Okay. Untuk reference angle, theta dia wajib positif Kalau tekan dengan kalkulator, mesti guna positif. So, yang dekat sini, yang negatif ni, tolong abaikan untuk reference angle. Reference angle saja. Okay, reference angle saja kita ambil nilai positif. So, kalau kita biasa tekan, kalau shift sin 0.5 ni, so kita akan dapat 30 darjah. Betul tak? 30 darjah. Reference angle dah sama. 30 belah kiri, 30 darjah belah kanan. Dah sama. Cuma sudut sebenar dia bukan sudut sebenarnya berbeza lah sikit. So dia berdasarkan kepada apa orang kata dia punya sukuan. Okay, pada sukuan. Okay, pada sukuan. Right. Sekejap, dalam 2 minit sebentar azan. Boleh? Right. So, sudut wujukan dia ataupun reference angle dia sama. Sebelah kiri 30 darjah, sebelah kanan 30 darjah. Tapi sudut sebenarnya adalah berbeza lah. Okay. Because kalau dekat sini, kalau kita tengok belah kiri, dia punya nilai adalah positif. Maksudnya. Okay, nilai dia positif. Dan belah kanan negatif. Dan yang dia punya trigonometri dia, kita tengok adalah sin. Okay. Sin positif pada sukuan pertama dan sukuan kedua. Okay. Kita tengok yang tu, kita ada A, S, T, K. Ataupun C lah. Kalau kita nak buat akronim ni, add sugar to coffee. Okay. To coffee, K. Add sugar to coffee lah. Yang paling ringkas dia. Akronim dia. Supaya awak ingat lah. ASTK. Okay. So, mengenai sini, kalau sign positif dia pada sukuan
pertama dengan sukuan kedua. Sebab A ni adalah semua trigonometri adalah positif. Yang kedua, sin saja positif. Okey. So apa kita buat segitiga kat sini. Lepas tu dua segitiga kat sini. Okey. Satu lagi segitiga kat sini. Okey. Segitiga dia sama. Okey. So sudut kat sini adalah 30 darjah. Okey, ini adalah sudut rujukan dia. 30 darjah. Okey. So macam mana kita nak dapatkan? Kita akan start dekat kosong lah sini. Start daripada paksi X ni kan. Okey, dan adalah paksi Y. Start dari sini, pusing ke sini. Okay, dah dapat dah sudut pertama. So, theta dia sama dengan 30 darjah. Okey, itu sudut pertama. Untuk sudut kedua, start daripada sini juga. Pusing. Sampai ke garisan ni. So, untuk sukuan kedua tu, so theta dia mesti buat 180 darjah tolak dengan 30 darjah. So kita dapat 150 darjah. Kenapa kita buat kat sini adalah 180 lah. So separuh bulatan adalah 180 darjah. So start dari sini kosong kan. Okay, kosong darjah, pusing sampai separuh bulatan, dapat 180. Tapi kita tak nak sudut yang 180. Kita nak sudut yang kurang daripada 30 darjah ni. So kita tolak lah dengan 30 darjah. So kita dapat dua sudut dekat sini, iaitu 30 darjah dan 150 darjah. Apabila sin theta sama dengan positif 0.5. Okey. Untuk yang kedua, iaitu bentuk dia, dia punya nilai itu adalah negatif kat sini. Okey. So, sukuan dia adalah pada sukuan ke apa? Sukuan ke-3 dan sukuan ke-4. Sebab sukuan ketiga tan saja positif, yang lain akan jadi negatif. So that mean that's why kita gunakan sukuan ketiga. Dan sukuan keempat cos saja positif. Semua negatif. So sin kat situ adalah masa itu adalah negatif. So apa kita buat kat sini? Buatlah segitiga. Okay, untuk kita fahamlah sikit. Cikgu buat segitiga je. Okay, segitiga bersudut tegak Okay. Alright. Dah dapat dah. Okay. So kat sini pun sama sebab sudut rujukan dekat sini 30 darjah. Kat warna biru. So 30 darjah. Okay. Sini pun 30 darjah sudut rujukan dia. Alright. So macam mana kita nak dapatkan theta ni? Okay. So theta dia untuk sukuan ketiga ni. Start dari sini juga, iaitu pada paksi X, 0 darjah kan. Dan ini paksi Y. Dan ini 180 darjah. Jadi kita nak buat pusingan dia. Okay, pusingan dia start dari sini. Dapat sini. Pusing sampailah sini. Okay, maksudnya kat sini 180 dia tambah dengan 30. So theta sama dengan 180 darjah tambah dengan 30 darjah. So kita dapat 210 darjah. Untuk sukuan keempat macam mana pula? Okey, dia start juga sini juga daripada kosong. Pusing. Pergilah ke sini. Okey, so untuk sukuan keempat, theta dia akan jadi 360 darjah. Sebab kat sini adalah 360. Tolak dengan 30 darjah. So kita akan dapat sudut dia 330 darjah. Okay, so sekarang jawapan dia akan jadi 210 dengan 330. Nampak tak perbezaan antara
dua nilai yang hampir sama, iaitu satu sin theta sama dengan 0.5, satu lagi sin theta sama dengan negatif 0.5. Itu perbezaannya dari segi macam ni lah, sudut yang kita akan dapat. Okey. Ataupun awak senang, awak tekan sin 210, awak akan dapat nilai negatif 0.5. Sin 330, awak dapat negatif 0.5 juga. Tak percaya, cuba tekanlah. So awak akan dapat nilai yang macam tu. Okay. So ini macam mana kita nak dapatkan sudut-sudut yang berkaitan dengan sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Ini cikgu dah explain yang masa hisab tu, cuma ada yang tak yang tak dapat sempat join. Mungkin kita refresh back balik. Mungkin ada yang tak sempat nak dapat nota ni. So cikgu ulangkan balik macam ni kita nak dapatkan nilai-nilai sudut kalau dia bagi nilai 0.5 ataupun negatif 0.5. Okay. So first thing first, benda ni kena tahu reference angle. Paling cukup student tak faham, sila buatlah reference angle tu. Itu nyawa dia. Dalam soalan tu itulah nyawa dia. Reference angle tu yang paling dahsyat. Orang kena tahu juga macam mana kena dapat reference angle. Cikgu dah terangkan dah kan. Okay. Untuk yang siapa ambil NMAT dia ada berbeza sikit. Dia ada negatif sign negatif sign dengan positif sign. Dia ada beza sikit. Tapi untuk matematik biasa ni just ini saja. Dia punya syllabus dia ataupun kerangka dia sama sini je. So jangan tak payah fikir NMAT tu. Alright. Okay. So cikgu tinggalkan. Siapa nak salin dalam masa 2 minit. Okay. So kita akan padam ni. Nanti kalau nak wujukan ke apa semua, boleh tengok jari. Okay. Baik. Okay. Hari satu itu cikgu ada juga ajar macam mana bentuk-bentuk graf
fungsi kuadratik yang awak boleh dapat berdasarkan kepada fungsi dia lah. Fungsi dia sin, fungsi dia cos dan fungsi dia tan. Okay. So kalau A itu ataupun atau sebarang nombor yang berada di depan ni, A ni kan, sebarang nombor contohnya Y sama dengan 5 tan ataupun 5 cos X katakan. Okay. 5 cos X ni maksudnya yang 5 ni adalah dia punya amplitude ataupun dia punya jarak daripada kosong hingga ke puncak dia. Okay, puncak dia. Sini kan. Daripada kosong ke puncak dia berapa. So maksudnya kalau 5, puncak dia adalah 5 unit lah. So kat sini akan jadi 5 kat sini. A dia kan. Untuk satu lagi kalau macam bentuk dia Y sama dengan sin 2X. So tanya, apa mana sin 2X ni? Apa berkaitan dengan 2 pula? 2 ni adalah dinamakan sebagai kitaran. Okay. Kitaran. So, berapa banyak kitaran? Okay. Untuk sin, bentuk satu kitaran dia adalah bentuk ini. Okay. Ini adalah satu kitaran sin X. Untuk cos X, satu kitaran dia adalah di sini. Okay. Ini satu kitaran lengkap. Untuk tan akan bentuk macam ni lah. Okay. Kenapa tan ni dia special sikit? Ada garisan putus-putus ni. Okay. So garisan putus-putus ni adalah garisan di mana, okay, ni bukan yang ni yang ni dekat 90 darjah dengan 270 darjah. Untuk tan X kan. So kalau tekan kalkulator, okay, tekan kalkulator tan 90. Okay, tan 90. Awak akan dapat dia punya nilai dia kat sini, math error kan. Sekejap ada tan 90. Math ada tak ada S. Okay, math error. Math error. So math error ni maksudnya apa? Math error ni maksudnya nilai dia tidak tertakrif. So ataupun kalau kita boleh tulis kat sini, bentuk dia akan jadi bentuk infinity. Dia tidak tertakrif lah. So kat sini bila graf warna hitam ni, okay, dia naik, dia akan sampai ke penghujung. Tapi dia tak akan bersilang dengan ataupun dia tak pergi ke 90 darjah tu. Okay, graf tu takkan, dia akan naik tapi dia tak akan pergi ke 90 darjah tu. So disebab 90 dengan 270, kalau kita tekan dapat math error, maksudnya dia adalah tidak tertakrif. Dia bagi info kat sini, tidak tertakrif, undefined lah ataupun not defined. Okay. So ni minggu lepas kita bincang dah, hari Sabtu itu kita dah bincang macam mana bentuk dia. Sama juga konsep yang cikgu terangkan tadi. Okay. Okay, nombor 9 ni kita tak buat lagi masa hari Sabtu tu tak sempat. So kita malam ni insyaAllah kita akan try buat lah sekejap. Okay, so dia minta lakarkan setiap fungsi trigonometri berikut bagi had kosong darjah hingga 360 darjah. Okay, so kita ada Y sama dengan 1.5 sin 4x. Okay. So macam mana kita nak buat tu? Okay, sin apa tu? Okay, so simple je. Kat sini kita kena buat jadual. Cikgu kalau soalan macam ni, cikgu prefer untuk kita buat jadual, memudahkan cara lah. Okay, cikgu buat kat tempat lain biar senang sikit awak nampak macam ni kita nak buat graf dia.
Okay. Soalan dia Y sama dengan 1.5 sin 4x. Okay. Secara teori kita tahu 1.5 ni adalah dia punya amplitude. Okay. Dia punya amplitude ataupun puncak dia. Amplitude. Okay. Yang 4 ni adalah dia punya kitaran dia ataupun cycle dia. Okay. So macam ni kita nak buat dia. Okay. So yang pertama kita tengok kitaran dia lah. Ada 4 kan. Ada 4 kitaran dekat sini. So bermaksud kita kena bahagikan. Okay. So kita nak buat darjah pakai ni. 90 bahagi dengan 4. Okay. Kita kena buat ni nilai yang banyak sikit lah untuk jadual dia. Okay. 90 bahagi 4 should be kita akan dapat 22.5. Okay. 22.5. Okay. Apa maksud 22.5 ni? 22.5 adalah beza antara sudut tu. Okay. Kita start dengan kosong. Lepas tu diikuti 22.5. Diikuti oleh 45. Lepas tu bertambah sebanyak 22.5 lah dekat sini. So jadual dia panjang sikit. Tapi tak apa. Kita belajar macam ni kita nak buat yang panjang. Biasanya dalam soalan exam dia tak ada sampai ke tahap 4x Dia paling tinggi pun 3x. Dia akan buat. Okay. Dia tak akan menyusahkan awak lah untuk dapatkan graf tu. Okay. So, buat satu table. Kita tak pasti cukup tak cukup ni. So, yang ni X, ini Y. Okay, kita start dengan kosong. Okay, lepas kosong diikuti oleh 22.5. Lepas tu, lepas 22.5 diikuti dengan 45 lah. Okay, 45. Lepas tu 45 tambah dengan 22.5. So kita akan dapat nilai dia 67.5. Okay. Lepas tu diikuti oleh 90. Okay. Diikuti oleh 112.5. Okay. And then diikuti oleh 135. Okay. Diikuti oleh 157.5. So 35 tambah 22.5. So kita ada 157.5. Okay. Panjang agak ni. And then 7.5 tambah 22.5. Okay. So kita dapat. Kita buat sampai 180 dulu. Okay. Kita buat sampai 180. Okay. Right. So, apa yang awak perlu buat dalam soalan ni adalah awak masukkan nilai dia lah. Contohnya kat sini, kita ada Y sama dengan 1.5. Y sama dengan 1.5. Okay. Sin 4. Okay. Buat bracket dia. Dan kalkulator tu tekan. Okay, katakan yang pertama kita nak berapa? 22.5 kan? 22.5. So kita akan dapat berapa nilai dia. Awak masukkan dalam jadual kotak tu. Okay. Letakkan dalam Y tu berapa jawapan dia. Okay. Right. Tak apa cikgu buatkan. Yang pertama ni cikgu buatkan untuk awak. So kita dapat 1.5 kali sin ni. Sin kosong kan? 4 kali kosong. Kosong. So kita dapat kosong lah. Saya tak warna merah. Kosong. Untuk 22.5. Masukkan pula 22.5. So kita akan dapat
0.5. Oh, sin. Betul lah. 1.5 sin 4. Sin 4 darab dengan 22.5. So kita akan dapat nilai dia 1.5. Nilai kat sini 1.5. Okey, lepas tu diikuti dengan 45 lah kat sini. Okey, 45. So akan dapat kosong. Kalau tekan kalkulator, tekan lagi 45 tu tukar gantikan dengan 67.5. So kita akan dapat negatif 1.5. Okey. Kita tekan lagi 90. Okey, tekan sampai nilai-nilai dia mencapai 180 kita buat sampai 180 malam ni. Okey, 112.5. So kita dapat cos 1.5 lagi. Okey. And then 135. Kita dapat kosong. Okey. So kalau kita tahu nampak ni, nampak dia punya pola dia, awak akan dapat terus lah negatif 1.5 dan of course kalau 180 akan dapat kosong. Okey. So macam mana kita nak plotkan dia? Okey, buat paksi X dengan paksi Y lah. Okey, paksi X dengan paksi Y kat sini. Right. Untuk kita start dengan 22.5. Lepas tu 45. Lepas tu 67.5. Okey, diikuti dengan 90. Lepas 90 diikuti dengan 112.5. Lepas tu 135. Okey, diikuti dengan 157.5. Dan last sekali 180. Okey. Tapi depend pada soalan lah. Jadi soalan tadi dia sampai 360. Tapi tempat kawasan cikgu tak muat sangat lah untuk kita explain sampai 360. Tapi cikgu nanti akan explain kenapa macam mana akan jadi kalau dia buat sampai 360. Apa akan berlaku. Okey. Ini adalah amplitude dia 1.5 dan bawah dia negatif 1.5. Right. So macam mana kita nak buat tu? First, kita plotkan ikut nilai Y dia ni. So memudahkan kita nanti kejap lagi. Okay, ni kosong. Kita kat sini kosong. Kosong, kosong. Bila 20.5 dapat 1.5. So plot lah sini. Bila 45, kosong balik kat sini. Okay. 67.5 kita dapat negatif 1.5. Plot di sini. 90, kosong balik. 112.5 kita dapat negatif dapat 1.5 atas. 135 kita dapat kosong. 157.5 kita dapat sekejap. Kosong kat sini kelap. 157.5 dapat negatif 1.5 dan 180 kita dapat kosong. So macam ni kita nak lukis, nak lakarkan dia. Okey. Ambil pensel ataupun pensel mula kita nak padam. Pusing ke sini dan inilah pusing ke sini. Alright. Okay, pusing ni. Okay, nampak? Ini adalah satu cycle. Okay, satu cycle. Okay, cikgu buat warna lain pula, warna biru. Okay, pusingan atas. Okay, pastikan jangan ada segi. Jangan awak ambil pembaris terus garis sambung ke. Plot titik pangkah-pangkah ni. Okay. Buat lengkuk sikit. Untuk lakaran ni. Lakaran graf dia. Okay.
Cosine ke sini dan di sini. Okey, boleh? Nampak tak? Warna hitam tu cycle pertama. Yang ni kitaran pertama. Satu kitaran lengkap. Okey, yang ni pun satu kitaran lengkap. Okey, satu kitaran. So kita ada dua kitaran lah. Antara 0 hingga 180. Tapi sepatutnya dia ada lagi apa? Lagi 2. Sebab dia punya kitaran ada 4 kan. So kalau satu kitaran lengkap, dia sampai 360 darjah. So kat sini, kat dalam slide cikgu tak muat lah. Dia punya, apa cikgu nak lukis daripada 0 hingga 360 kan. So agak limited kat situ. Tapi apa yang cikgu boleh tunjukkan sampai 0 hingga 380, inilah bentuk graf dia. Kita dapat 2 kitaran untuk sine. So kalau sampai 360, dia akan jadi 4 kali kitaran. 4 kitaran lengkap kat situ. Boleh tak dapat sini? So yang pertama, first thing first kat sini, ini perlu ada. Nombor 1 ni. Formula dia adalah 90 bahagi dengan kita boleh bagi dia A lah. A. A tu apa? A tu dia punya kitaran. Kat sinilah. Yang ni 4 ni. So bahagi dengan 4. Kenapa kita nak bagi dengan 4? Sebab kita nak dapatkan perbezaan antara setiap sela. Sela antara tu 0 hingga 20.5, 25 hingga 45, 45 ke 67.5, kepada 90, kepada 112.5, 103. Kenapa cikgu buat benda yang nombor-nombor macam ni? Sebab kalau kita bagi 4, kita dah tahu dah, dia exactly dia akan dapat nilai dia amplitude paling maksimum dan amplitude paling bawah. So nilai paling maksimum dan nilai paling minimum tu confirm awak akan dapat. So maksudnya dekat sini apa? Dia nak membantu awak buat graf dengan cantik. Lagi cantik awak buat graf kat situ. So tak adalah macam ni berapa darjah nak kena buat ni, nak susun berapa darjah. Tak perlu. Okay, just formula dia bahagi dengan 90 bahagikan dengan kitaran yang ada. Jelas kat sini? Dia punya jalan kira dia simple saja. Dapatkan buat nombor 1, buatkan dia punya beza sudut tu 90 bahagi berapa kitaran. Lepas tu semua betul kita buat transfer dalam jadual. And then kita daripada jadual tu kita nilaikan. Itu nombor 4 ni. Nombor 3. Okay. Last sekali dapatkan graf dia. Okay. Yang ni adalah paksi X, yang ni paksi Y. Masukkan, plotkan dulu. Okay, 4 ni plot. Okay, 6 nombor 5. Last sekali kita lukiskan graf, lakarkan. Kalau lakarkan. Nampak tak? Ada 5 step je. Simple. First kita tengok kita punya kitaran. 90 bahagi dengan bilangan kitaran. Yang nombor 2, kita buat jadual daripada beza kitaran tu, beza sudut tu. Dah dapat beza sudut, dapatkan nilai Y. Dapatkan nilai Y, plotkan dia punya dalam dia punya paksi X dengan paksi Y. Last sekali kita lakarkan. Okay, ini ada 5 step yang simple untuk awak lakarkan. Okay, dalam untuk soalan exam, soalan SPM sebelum ni, markah dia dalam 5 atau 6 markah. Biasa 5 lah. Dia ada campuran markah tu situ. Dengan soalan trigonometri lain. Macam segitiga kita buat kan, dapatkan sudut-sudut negatif, positif tadi kan. Dia ada bergabung kat situ. Okay. So kat sini 5 cara lengkap, 5 step lengkap, 5 langkah mudah untuk awak dapatkan graf trigonometri ini. Okey, boleh dapat sini. Boleh salin dulu. Cikgu masa dalam 5 minit untuk awak salin. Mungkin awak tak perasan tadi kan, cikgu nak letak mana. Okey, ni cikgu dah bagi step dia. Pertama,
bahagi dengan kitaran, kedua dia ikut itu. Ikut step tu. Sebab kita bagi 5 minit untuk salin, macam mana kita nak buat step dia. Okay. So mungkin semua dah salin kot. Dapat salin semua. Okay. Alright. Okay. Warnakan semua dah salin. Boleh tak awak lukiskan 2 graf ni? Okay. 2 graf ni. Yang ada ni B sebetulnya dan C. Dia kata B. Okay. Graf fungsi kuadratik bagi soalan B dan soalan C ni. Cikgu guna awak buat graf tu ikut step yang cikgu buat ajar tadi. Step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat dan step kelima yang cikgu ajar tu. Okay, gunakan kaedah tu, lukiskan graf dia, hantar kat dalam group WhatsApp dalam masa cikgu bagi 15 minit lah. Ada 2 soalan ni. Okay, cikgu bagi pilihan salah satu. Either awak nak buat soalan B ataupun soalan C.
Okay. So siapa paling awal? Cikgu bagi bintang. So bintang tu nanti kau kumpul-kumpul nanti. Nanti aku bagi hadiah lah untuk awak. Okay. So nanti cikgu tanya, siapa paling banyak bintang kat sini? Okay. Aina ada tanya cikgu. Okay, Aina ada tanya mengenai tambah kat ni kan. Okay. Okay, tambah 2 ni, dia bukan kitaran Dia tambah 1 ni warna hitam. Okay, yang tambah 2 dengan tambah 1 kat belakang ni, itu bukan kitaran. So maksudnya dekat sini dalam soalan B dengan soalan C ni, kitaran dia ada okay, bahagian yang B ada 1 kitaran dia. Kalau yang bahagian C ada 2 bukan separuh kitaran. 1/2 0.5 kan. Separuh kitaran. Yang tambah 1 dengan tambah 2 tu bukan kitaran kelas. So jangan bagi pula dengan yang B tu bagi dengan 2. So yang B tu 90 bahagian 1 lah. 90 je lah. Maksudnya sudut-sudut dia akan jadi macam ni lah. Untuk bahagian B kan. Nombor B tu, soalan B tu, X, Y, start yang kosong, pada kosong 90.
Okay, lepas 90, 180. Lepas 180 kita dapat 270. Lepas tu kita dapat 306, 60. So yang B ada jadual dia macam ni lah. Itu untuk B lah. C lagi pendek. C nya lagi pendek kot. Sebab kalau kita buat 90 bahagi dengan 1/2 ataupun 90 bahagi dengan 0.5. Dia cakap 0.5S kan. Kita cuba bagikan 90 bagi 0.5 So 90 bagi dengan 0.5, so kita akan dapat 180. So yang C ni sebenarnya graf dia kerja macam ni je. Jadual dia kerja macam ni je. X, Y, kita ada kosong, lepas tu kita ada 180, lepas tu 360. Dua je. Ada 3 kan? Tak nak pilih yang mana? Either yang ni ataupun yang ni. So ada 2 jadual je kita bagi dah. Kat sini. 2 contoh jadual. Okay? Yang tadi panjang sebab dia punya cycle tu ada 4 kan. So panjang sikit lah kita nak buat. Biasa standard je dalam soalan exam paling tinggi pun 3 lah, 3x. Sebab kalau panjang tu nanti student merangkak kan nak buat benda tu. Dia tak adalah macam kejam sangat lah dalam exam. Dia ambil yang pendek-pendek je, yang 2x, 2x. Tapi yang method cikgu buat tu adalah method cikgu sendiri dia bukan, mungkin ada yang cikgu lain ajar method tu, tapi cikgu ambil daripada cikgu lain, cikgu belajar dari cikgu lain, dan method tu memang cikgu basai dan agak nampak mudah. Tu dia membantulah. Siapa budak ada sebelum ni cikgu biasa ngajar ada ngajar admaths. So hampir keseluruhan student admaths cakap wah senangnya nak buat graf. Dia orang lagi ada satu soalan tu 10 markah, satu soalan pembuktian, satu soalan ni lakarkan graf dan tentukan berapa persilangan dia. Dia punya soalan tu lagi tip top lah. Tapi untuk math kali ni tak pasti sebab dia ada syllabus admath dalam ni. Kemungkinan kena buat graf lah. Tapi tak adalah sampai ke tahap nak kena buktikan fungsi trigonometri tu. Okay, boleh ni sambil-sambil tu cikgu tunggu dalam lagi 10 minit lagi. Pilih salah satu tak payah buat dua-dua. Kalau dua orang tak cukup masa lah.
Okay, ada 5-7 minit lagi.
Okey, baik. Cikgu dah dapat dah seorang ni. Aina. Aina bagi Okay, Aina betul dia punya gambar aja dia betul. Cuma ada sedikit saja perlu dibetulkan. Satu. Oh, dia buat dua. Satu. Dia punya gambar je tu betul. Cuma dia lengkung dia tu dia kena cantikkan sikit lah. Okey lah tu. So siapa lagi nak hantar? Ada lagi 2 minit lagi. Bila hantar ke dalam WhatsApp cikgu Cikgu nak tengok seorang-seorang kalau boleh. Okey. Sudah lebih 15 minit ni kan. Tak ada seorang pun hantar kan. Yang ada Aina je kan. Aina je hantar. Jangan minta yang lain tak dapat kan. Okey, tak apalah cikgu tunjukkan macam mana caranya untuk kita jawab soalan tu lah. Okey. Okay, first y sama dengan 2 cos x tambah 2. So y sama dengan 2 cos x tambah 2. Okay. Kita dah ada y sama dengan 2 cos x tambah 2. Okay. So, ini yang tanya tadi. Yang tambah 2 tu adakah dia kitaran? Dia bukan kitaran. Tambah 2 adalah pergerakan dia. So macam mari Sabtu itu cikgu ada cakap kalau dia tambah 2 ke tambah 3 kan, dia akan beranjak. Dia paradigm. Dia shift. Bahasa Inggeris silap. Shift. Shift dia shift
to the up kalau positif. 2 unit ke atas. Kalau tambah 2 lah. Kalau tolak 2, dia shift ke bawah 2 unit. Okay, dia shift ke 2 unit. Okay. Kenapa cikgu gunakan table? Sebab dia tambah 2 tu dengan ada amplitude tu. Itu memudahkan kerja kita lah. Okay, first kali apa? Yang pertama kita buat. Yang pertama kita buat adalah kita kena tengok beza sudut dia lah. So 90. Cycle ada 1. So dapat 90 darjah balik lah. Okay, so tak payah buang masa. Terus buat jadual. Nombor 2 jadual. Okay, jadual dia. So kita start dengan kosong. Lepas tu beza start yang pertama 90. So 90 lah. Okay. 90 tambah 90. Beza dia 90 kan. 90 tambah 90 dapat 180. So 180 tambah 90 lagi. So kita dapat 270. And then last kali kita dapat 360. Okay. So yang ni kita punya X dia lah. So yang ketiga yang kita kena dapat adalah dia punya nilai Y. Okay. So kita ada ni kan. Y. So Y sama dengan 2 cos. Okay, X tu kita gantikan dengan nilai-nilai X tu lah. Contoh kita ada kat sini. Ada nilai 90 kita buat. Contoh. Okay. So 90 tu kita kena tukar-tukar lah. 90, 180, 270, 360. So yang warna merah. So segitu warna biru. So yang warna biru je kita tukar nilai dia. Yang warna merah tak payah tukar lah. So warna biru je kita tukar dalam kalkulator. Okay. So 2 cos 90 kosong lah. Kosong tambah 2. So kita dapat 4. Okay. 4. Okay. Nilai Y dia akan dapat 4. So kita pergi kepada yang berikutnya iaitu 90. So kita dapat 2. Okay. Kita dapat 2. Okay. And then kita dapat last kali 180. Kita dapat kosong. Kita dapat kosong. 270. Kita masukkan 270. Kita akan dapat nilai dia 2. Okay. Last kali kita dapat 360. 360. So kita dapat 4. So dah dapat dah nilai-nilai dia. 4, 2, 0, 2, 4. So berbeza sikit lah. Dia ada 4 dekat situ kan. Walaupun amplitude dia 2. Tapi standard lah. Kos akan dapat tambahan lagi 2. Tambahan ikut daripada amplitude dia. 2 kali ganda dia begitu. Okay. Lukiskan paksi dia. X dan paksi Y. Di sini. Tebal sangat ni. Okay. So kita ada X. Ni selain ke X. Ini Y. Ini adalah X. Okay. Kita start dengan kosong. 90. 180. Lepas tu kita ada 270. Kita ada 360. Kosong, 90, 180, 270. Ada 5 kan? Ada 5 item. Okay, kita plot pula nilai-nilai dia. Okay, untuk kosong, kita buat 4. Kita ada 2. Kita ada 4 kat sini. Okay, yang pertama, kita ada 4. Kosong ada 4. Plot pangkah kat situ. Untuk 90, kita ada 2. 2 di sini. 180 kita buat kosong. 270, 2. Okey. 360 kita ada 4. Kurang di sinilah. Okey. Aina punya betul. Dia punya graf dia. Bagus. Aina punya. Cuma dia lengkung dia kena buat ni lah. Nah. Dia pusing lengkung ke sini. Okey. Pusing ke sini. Part shape dia.
Ina punya macam straight dia kan. Macam graf kuadratik Ina buat. Okay. So pusing ke sini. And then last sekali je ni. Okay. Inilah bentuk graf cos. Okay. 2 cos X tambah 2. So nampak tak dia punya pergerakan dia. Kalau kita tengok asal kalau tak ada tambah 2 ni, dia punya akan jadi apa? Dia akan start macam ni. Ni asal dia. 90. Lepas tu yang kita ni. Okay, pergi kepada 270. Dan pergi ke sini. Silap. So nampak tak? Dia bergerak ke atas sebanyak 2 unit. Yang warna biru ni asal dia. Kalau dia tak tambah dengan 2. So yang apa orang kata, yang warna merah tu selepas kita tambah 2. So sebab tu dia akan berganjak sebanyak 2 unit ke atas. Itulah dia punya ni lah teknik dia. So 3, 4 plotkan, 5 lakarkan. Lakar tu pun kena ada seni sikit lah. Janganlah buat terus macam ni. Aina punya je. Aina punya. Cikgu tengok tadi. Dia punya jawapan. Okay Aina. Tak apa. Tak ada masalah. It's good. Ada pengalaman. Awak dapat buat dengan betul. Bagus. Cikgu bagi 5 bintang untuk awak. Okay, 5 bintang tulis dalam buku. 5 bintang. Sebab dia follow step by step. Cuma yang nombor 5 tu dia kurang sikit. Tapi tak boleh bagilah. Sebab dia betul. Cuba bagi 5 bintang. Sebab step pertama dia buat, step kedua dia buat, step ketiga dia buat, step keempat dia buat, step kelima dia buat. So 5 bintang betul bagi kat cikgu. 5 step tu dia bagi kat cikgu. Okay, so 5 bintang tu Aina. Okay. So nanti cikgu share. Okay. Baik, kita pergi kepada permasalahan yang berikutnya. Okay, yang ni kita dah lukis graf, dah lakarkan graf tu berdasarkan kepada fungsi-fungsi trigonometri. So and then kita kena pergi kepada macam nak kita nak hitungkan nilai Y apabila kita bagi sudut. Okay. So dekat sini kalau kita tengok contoh, hitung nilai P bagi setiap graf fungsi trigonometri yang berikut. Okay. So contohnya kat sini kita ada bentuk graf yang ni, graf trigonometri dia. Okay, sudut rujukan sepadan iaitu shift sin sifar perpuluhan ni 05878. Nampak tak? Dia tak gunakan negatif pun untuk dapatkan reference angle dia. Walaupun ada negatif kat situ. So kita dapat 36 darjah. So dia pada sukun ke berapa? Okay, kita ada 90 kan. 90, 180, 270 dan 360. So setiap sela tu kita ada kuadran lah. Kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga dan kuadran keempat. Okay. So titik ni, titik yang ditanda tu iaitu P negatif 0.5878 tu berada pada kuadran kuadran keempat. So kuadran keempat dia akan jadi P dia akan jadi 360 tolak dengan 36. So simple dia kat sini. First kita kena dapatkan reference angle. Jangan ada reference angle ni. Okay. Sudut rujukan sepadan. Dalam bahasa Melayu, sudut rujukan sepadan. Alright. Dah dapat sudut rujukan sepadan. Kita tengok dia punya tu dekat kuadran ke berapa.
So biasa koden pertama adalah di antara 0 hingga 90. Itu yang pertama lah. Okey. Koden kedua di antara 90 hingga 180. Okey, koden ketiga di antara berapa? 180 hingga 270. Dan koden keempat di antara 270 hingga 360. Alright. So maksudnya dekat sini untuk sukuan pertama ni 0 hingga 90 ni sudut ni biasanya kita cakap lah dalam soalan. Ini adalah sudut tirus. Okay, tirus. Sudut dia sudut tirus. 0 hingga 90. Sukuan pertama, sudut dia sudut tirus. Sukuan kedua, dinamakan sudut cakah. Okey, cakah. Okey. Dan sukuan keempat, ketiga dengan empat ni, dia satu benda lah. Dinamakan sudut refleks. Digabung. 3 dan 4 tu digabung. So kita di sini ada 3 jenis sudut lah. So kalau awak macam siapa yang tak datang Jumaat hari Sabtu hari tu, and then dia boleh lah tahu ini adalah sudut tirus, cakah dengan refleks. Okay. So, macam mana dengan soalan ni? Soalan A Okay, soalan A ni tadi kita nak dapatkan. Okay. So, kita ada kat sini P 0.9397. Okay. Pertama, kita kena dapatkan sudut rujukan lah. Okay, reference angle. Okay, sudut rujukan dia sama dengan, okay, dia pakai sin X. So, shift sin negatif 1 iaitu 0.9397. So, dan kita akan dapat dah lah. Kalau kita tekan kalkulator berapa dapat shift sin 0.9397. Okay. So, kita dapat 70 darjah. Okay, 70 darjah ni sudut dia adalah sudut reference angle kan. Okay. So, sudut dia berada, kalau kita tengok garisan dia, kalau kita gariskan, dia tak mencapai 90 darjah pun. Dia di antara 0 hingga 90 darjah. So, maksudnya sudut dia berada sukuan mana? So, sukuan ke pertama. Sukuan 1. So, sukuan 1 dia sama dengan reference angle iaitu 70 darjah juga. Okay, 70 darjah juga. Okay, nampak So, maksudnya P sama dengan 70 darjah. That's it. Itu saja. Tak perlu pening-pening kepala. Nak dapatkan P ni macam mana kan? Okay, straight to the point. First kali kena dapatkan sudut rujukan. Yang kedua, sukuan ke berapa. And then kita boleh dapat lah P dia berapa. Lihat yang kelas Okay. So, memandangkan ada dua soalan ni. Dua soalan ni. Okay. Cikgu nak minta awak buat, awak dapatkan nilai P untuk B dengan C. Untuk dengan B dengan C. Okay. So, cuba buat. Dapatkan nilai B dengan C ni. Ni tak payah pilih lah. Ni dua-dua kena buat. Okay. Cikgu minta awak buat dalam 5 minit je. Simple je. Cikgu explain pun sekejap je kan. Seminit je kan. So mungkin awak buatnya lagi hebat kan. 2 minit sikit terbagi ke 3 minit ke kan. Kita bagi 5 minit untuk 2 soalan. Okay.
Okay, siapa dah hantar? Boleh? You nak tengok dalam WhatsApp? Anis, boleh share kat cikgu? Apa jawapan dia untuk B dengan C ni? Sudut-sudut dia? Okay, siapa nak ni? Nak sharekan jawapan dia? Boleh ambil gambar untuk dapatkan ni. Okay. So, masing-masing tak dapat hantar kan? Semua tak hantar dalam group, dalam WhatsApp cikgu. Okay. So, macam mana kita nak dapatkan soalan ni? Nak selesaikan. Okay. First thing first, kena dapatkan dia punya sudut ujukan dulu Okay, sudut ujukan. Pertama dulu. Sudut ujukan. Okay, macam mana dapatkan sudut ujukan? Okay, kita ambil punya cos. Cos ni, jangan ambil cos. Shift cos. Cos kuasa negatif 1. Ataupun kita tekan calculator tu, tekan shift
Okay. Tekan cos. Ada dua button. Shift cos. Baru dah kita dapat jawapan. Dia punya keluarkan jadi cos -1. Ada kurungan je ni. Dalam kalkulator. So tekan shift cos. Masukkan nilai apa kat sini? Masukkan nilai positif dia. Negatif ni kita abaikan. Ini abaikan Tanda negatif tu kita abaikan. Kita ambil yang positif je. 0.2079. Kita ambil nombor saja. Jangan ambil negatif tu. Okay. So, dapatkan reference angle dia. So, kita akan dapat nilai dia kat sini. Cuba tekan calculator, shift cos 0.2079. 2079. So, kita akan dapat 78 dah. 78 darjah. Okey. Ini sudah ujikan. Tapi kita kena tengok daripada sukuan ke berapa. Itu penting. Sangat penting untuk nak dapatkan dia sudut dia macam mana. Okey, kita tengok tarik sini. Dan 270 tarik sini. Okey. So kalau kita tengok sini, titik dia kat mana? Okey, titik dia berada di kawasan sukuan ke 3. Okey. So nombor 2 dia sukuan ke-3. Okey. Kalau sukuan ke-3 kita buat 180 darjah. Okey, tambahkan dengan sudut ujukan dia ni 78. So 78 darjah. So kita akan dapat dekat sini 258 darjah. 258 darjah. Kan senang tu. Kan? Dia tak ada, soalan ni dia tak adalah macam strict sangat untuk awak. Susah awak nak dapatkan nilai P tu. So P tu biasanya sudut X kan. Nilai dia. Okay. Sama juga yang C ni. Okay, yang C ni. So nombor 1 kita kena dapatkan sudut ujukan dia lah. Sudut ujukan sepadan. Okay. Sudut ujukan Sudut ujukan itu sangat penting. Okay, dia pakai tan X. So maksudnya tan pasal -1 lah. Shift tan lah. Shift tan. Masukkan nilai perpuluhan ini. Tapi jangan letakkan negatif letakkan positif. Letakkan nombor dia saja. 1.4281. Okay. So kalau kita masukkan nilai dia, kan? Masukkan nilai dia, dah masukkan nilai 1.4281 tu. 1.4281. Kita dapat kat sini 54.99 lah. Kita ambil 55 darjah. Okay. Itu suku ada punya ni lah. Dia punya sudut ujukan sepadan. Then, macam ni kita nak buat. Nak dapatkan sudut yang sebenar berapa? Kita tengok. Dia berada sukuan ke berapa? Okay. Sekarang dia berada pada sukuan ke 2. Okay. Untuk sukuan kedua. Okay. Sukuan kedua. Okay. Dia kena tolak dengan 180. So 180 darjah tolak dengan 55 darjah. So kita akan dapat kat sini 180 tolak dengan 55. So kita dapat 125 darjah. Okay. So maksudnya P ni 125 darjah lah untuk soalan C ni. Nampak? Simple je kan nak buat benda ni. Dia tak perlu method yang panjang-panjang lah. Actually tadi ada graf tadi, dia ada method, ada 5 step dia kena hafal. Tapi yang ni tak ada. Yang ni 2 je step dia. First ada ujukan. Yang kedua tentukan dia sukuan ke apa. Kalau tidak, kalau kita tengok tadi, sukuan kedua. Yang C kan, sukuan kedua. Okay. Pada sukuan kedua. So kat sini, kalau sukuan kedua, 180 darjah tolak dengan 55 darjah. Dan kita dapat 125 darjah. Boleh tak kelas Boleh tak ni? Boleh tak?
Senyap je masing-masing. Boleh tak ni? Semua terpukau ke dengan cara cikgu? Senyap je. Okay, boleh salin dulu. Macam mana kiraan dia. Okay. Nanti cikgu kita pergi kepada soalan berikutnya lah. Okay. Baik. Untuk soalan nombor 11 ni, dia cakap kat sini apa ni? Gajah di sebelah menunjukkan ketinggian air laut ketika pasang surut. Okay. Nyatakan amplitude pasang surut air itu. Ini maksudnya dia punya ombak lah kan, paras air kan. Ada yang bentuk, betul dia cakap bentuk macam wave. Gelombang air kan, ketinggian air laut. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang dia pun dalam bawah kan. So maksudnya sini dia macam ombak lah, ombak laut tu. So nyatakan amplitude dia. Tu saya cakap tadi kan. Amplitude mana? Amplitude adalah nilai paling maksimum ataupun nilai paling nilai maksimum dan nilai minimum dia. So kalau amplitude dia untuk pasang surut ni apa? Kita ambil lah paling tinggi berapa?
So 6 meter. Jauh pula meter dia. Okay, 6 meter. Okay, 6 meter ketinggian dia. Tuliskan fungsi trigonometri yang mewakili ketinggian pasang surut air itu. Macam nak tulis fungsi dia? Fungsi trigonometri dia. Okay. So first kita tengok. Okay, amplitude dah ada. Okay, amplitude dah ada. Okay. Okay, bentuk graf ni bentuk graf apa? Kalau start kosong maksudnya adalah graf sin x kan. Okay, y sama dengan A sin bx. Okay. Okay, A ni apalah? A dia adalah amplitude. B ni dia punya cycle kitaran dia. Okay. Kalau kita tengok S ni, dia dapat sampai 12 jam kan. Secara logik lah. Dia punya masa dia sepatutnya berapa jam? 24 jam. Sebab satu hari 24 jam kan. So maksudnya kat sini 0 hingga 12 ni dia buat 12 jam saja. So bermaksudnya apa? Setengah hari saja. Okay, daripada pukul pagi pukul 12.30 malam kan, 12.1 minit malam macam biasa kalau countdown New Year kan, 12.1 minit. So tahun baru. Sampai ke 12 tengah hari. Tengah 12 PM. 12 PM tu maksudnya 12 tengah hari lah. So 12 jam. So maksudnya daripada 12 tengah hari sampai ke 12 tengah malam sekarang, berapa pula dia punya bentuk dia? So bentuk dia akan dua lah. Actually kalau bentuk yang seragam, dia akan jadi bentuk yang sama je kat sini. Okay, dia akan jadi bentuk yang sama. Sampai ke 24 jam. So kat sini, apa maksudnya 12 jam tu? 12 jam ni maksudnya, so ini adalah separuh satu kitaran. Okay. So kalau satu hari, berapa kitaran? Lengkap. 2 kitaran lengkap. Kitaran yang kedua, yang 0 hingga 12, 12 hingga 24, 2 kitaran kedua. So that mean, B dia berapa? B dia sama dengan 2. Tapi A dia berapa? A dia adalah 6. Makanya, persamaan dia akan jadi ataupun fungsi dia adalah Y sama dengan 6 sin 2x. Okay. 6 sin 2x. Sebab kita kena tahu satu hari tu 24 jam bukan 12 jam. Tu maksudnya satu hari, dia buat tu adalah pengiraan ataupun gambaran ketinggian tu untuk 12 jam saja, iaitu separuh hari. Satu hari 24, separuh hari kan, 12 jam saja. So kita kena buat full satu day, satu hari. Satu hari kita buat 24 jam. Sebab tu kalau kita buat graf tadi, kita buat tadi kan. So kita buat 0, akhir sekali 360. Kenapa? Sudut pusingan lengkap untuk bulatan, okay, pusingan lengkap bulatan adalah 360 darjah. Konsepnya sama dengan sudut, tapi cumanya dia tukar kat situ dalam kuantiti jam. So kena be alert lah. Bentuk tu akan jadi macam mana. Okay. So benda ni boleh dikatakan tahap dia tahap 5. Cuma awak kena ingat lah bentuk dia akan jadi berapa kitaran? 1 ke 2 kitaran. So jawapan kat sini kita dapat Y sama dengan 6 sin 2x. Okay, bila dapat ni So jangan terpedaya kalau dia buat 12 jam. Terus awak buat Y sama dengan 6 sin x. Satu je kitaran dia. Memanglah dalam gambar rajah ni adalah satu kitaran lengkap saja. Betul. Tapi kita kena tengok situasi dia kat sini.
keadaan dia kat sini adalah paling tinggi, paling hujung 12. Logik tak satu hari ni 12 jam? Kita tanya dalam diri kita, logik tak 12 jam? So 12 jam tu menggambarkan separuh hari. So maksudnya kat sini 180 kan. So dia buat pusingan macam ni je. Separuh je. Lagi separuh lagi akan jadi bentuk yang sama lah. Tapi daripada situ kita boleh dapat declare lah. Ini confirm lah dapat dua kitaran lengkap. Okay, boleh dapat ni. Pelajaran untuk malam ni banyak sangat ni. Okay, berdasarkan kepada graf, bentuk fungsi dia akan jadi apa. Right? Amplitude dia macam mana, kitaran dia macam mana. Banyak kita belajar malam ni. Walaupun dia macam agak cikgu tak laju sangat kan rasanya. Kalau tak laju bagi tahu cikgu. Kalau laju bagi tahu cikgu, kalau tak laju lambat pun bagi tahu cikgu juga. Kalau laju sangat nanti kan betul ada yang tak dapat catch up, susah juga. Rugilah. Okey. Untuk soalan dah masuk dah. Maksudnya kita dah nak habis lah bab dia. Okey. Cikgu dah minta awak buat homework lah. Ni dia lagi tinggi sikit lah. Okey. Kemahiran berfikir aras tinggi lah. Tahap 6 ni. Tadi tahap 5 kan? Tahap 6. Okey. Okey. Cuba buat soalan B ni sebagai kerja rumah. B ni saja. B ni, sekejap. Ada soalan tak? Okey. So ada kertas satu. Okey, macam ni. Cuba buat nombor B tu. Soalan B tu. Satu. Dan juga soalan muka surat sampai nombor 3. Soalan kertas satu saja. 1 hingga 16. Nombor 1 hingga 16 soalan kertas 1 berkaitan dengan fungsi trigonometri. Okay. So banyaknya soalan ni. Tak apa. 16 soalan. Cuba buat. Minggu depan kita akan bincang. Macam mana soalan tu. So maksudnya ni minggu kedua. Minggu ketiga lah. So sebab Sabtu semalam, Sabtu hari tu kita buat ni juga kan. So dah 2 kali. Maksudnya minggu ketiga, kelas ketiga. So minggu depan kelas keempat. Trigonometri ni agak besar lah. Dia punya cara pengolahan dia. Cikgu terpaksa stretchkan sebesar-besar ni supaya awak tak rasa macam susahnya soalan ni. Macam mana nak buat? Cikgu sedaya upaya untuk memahamkan awak menggunakan teknik cikgu. Teknik yang mudah. Okey? Teknik yang mudah untuk awak buat. Okey, baik. So, homework dia adalah muka surat 91 hingga 93 Right? So 1 hingga 93 homework. Yang 91 B ni, soalan B ni cikgu nak minta awak hantar kat WhatsApp cikgu. Cikgu nak tengok. Awak boleh buat tak? Okay, awak boleh buat tak soalan B tu? Okay, so kita nak tengok sama ada tahap pemikiran awak tu kritis tak dengan apa yang awak belajar hari ni, Sabtu masa itu dan minggu lepas. Okay, so sampai di sini saja untuk malam ni. Okay, so kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.